Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan bincang beberapa soalan di bawah tajuk sabunan deterjen. Soalan yang pertama, persamaan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia, lemak dan natrium hidroksida menghasilkan gliserol dan garam natrium. Apakah jenis tindak balas ini? Okey, so lemak ni biasanya untuk buat sabun sebenarnya kita perlukan minyak dan juga alkali. Minyak, lemak dan alkali. Okey, so dia akan hasilkan gliserol dan garam natrium. Garam natrium inilah sabun sebenarnya. Jadi, apa nama proses pembuatan sabun? Saponifikasi. Okey. Seterusnya, persamaan berikut mewakili satu tindak balas kimia. Lemak tambah alkali. Okey, kali ni dia tak sebutkan alkali tu apa. So, awak kena tahulah alkali tu boleh NaOH ataupun KOH. Menghasilkan garam asid lemak. Okey, garam asid lemak ini adalah sabun. Okey, dan gliserol. Apakah nama tindak balas ini? Saponifikasi. Okey, seterusnya maklumat menunjukkan sebahagian daripada formula struktur bagi satu molekul sabun COO negatif. Antara berikut yang manakah nama bagi bahagian itu? So, ini susah ke nak hafal CH214 tu? Susah kan? Cuma saya nak beritahu awak, kalau laurik tu belakang dia adalah COOH. Kalau gliserol belakang dia adalah OH. Kalau palmitat belakang dia, kalau art ni belakang dia COO negatif. Kalau alkyl benzena, so belakang dia ada ni rupa bentuk belakang dia. Jadi mana? Sini sama kan? Ni. Okey. So nama dia adalah palmitat. Okay, Raja 9 menunjukkan struktur ion sabun. Okey, ni ada bahagian part X, kemudian bahagian part Y. Berdasarkan Raja, penyataan yang manakah betul? Okay, untuk tajuk sabun ni, kita tengok Okey, ni part X, part Y tu adalah dia punya kepala. Kepala macam ni lah. So, kalau awak tengok dia macam bentuk sperma. Macam ni. Pernah nampak ke bentuk sperma? Pernah belajar kan? Okey, ni bentuk sperma lah. Okey, so bahagian part X ni, kita panggil dia sebagai hydrophobic. Yang depan ni kita panggil sebagai hydrophilic. Okey. Hydrophobic maksudnya dia daripada perkataan phobia. Fobia dengan air. Hydro adalah air. So bahagian yang ni dia ada fobia dengan air. Dia tak suka air. Bahagian hydrophilic dia suka pada air lah. Jadi kita boleh imaginekan macam ni. Okay, ini adalah bahagian, ini adalah kain. Bahagian permukaan kain lah. Okay, kemudian ini, katakan ini adalah grease. Grease ataupun kotoran lah. Grease ataupun kotoran. Kemudian yang bahagian luar ni adalah air. Okey, jadi macam mana sabun ni dia nak bersihkan grease ni? Okey, dia akan masuk dalam keadaan reverse reaction. Okey, kalau sperma masuk kepala dulu kan, tapi sabun dia masuk bahagian ekor dulu. Bahagian ekor dulu. Kenapa dia masuk bahagian ekor dulu? Sebab yang ekor ni dia hydrophobic, dia fobia dengan air. Okey, yang bahagian ni air kan. Jadi bila dia fobia, dia akan masuk kat grease. Manakala yang hydrophilic ni, okey, dia berada dalam air lah. Apa yang berlaku seterusnya? Sabun ni bila kita goncang kocak dia kan, so dia akan tarik grease tu keluar. Okey, so dia akan goyang-goyang, so dia akan tarik grease tu keluar daripada permukaan kain. Okey, macam ni lah lebih kurang ni ekor, okey, ni kepala dia. Bagi hydrophobic dengan hydrophilic, tarik dan kemudian dia akan pecah lah, emulsify. Okey, dalam kecil-kecil dia akan keluar daripada kain. Jadi kain tu pun bersih. Okay, kita pergi pada soalan bahagian X dan bahagian Y terlarut dalam air. Okey, salah sebab hanya bahagian X saja yang larut dalam air. Bahagian X dan Y terlarut dalam grease pun salah. Okay, bahagian X terlarut dalam grease dan bahagian Y terlarut dalam air. Okey, so X terlarut dalam grease. Tengok the reverse reaction tadi. So ini jawapan yang betul. Okey, yang di bahagian X terlarut dalam air salah lah. Sebab bahagian X adalah hydrophobic. Okey, kita pergi pada seterusnya. Mengapakah natrium klorida digunakan dalam penyediaan sabun? Okey, awak dah belajar sabun tu senang saja. Minyak tambah dengan alkali ataupun natrium hidroksida. So dia akan jadi gliserol. Gliserol tambah dengan sabun tadilah. Tambah dengan sabun. Okey, tapi dalam proses penyediaan sabun, dalam proses penyediaan sabun tu dia macam ni kan. Okey. Macam tu dah. Masuk conteng ni. Okey, dan yang sama dia tambahkan dengan NaCl. Apa fungsi NaCl tu?
Jadi MuCl tu tujuan dia nak mengurangkan keterlarutan sabun. So maksudnya sabun tu kan larut dalam air kan. Jadi kalau kita nak dapatkan sabun dalam bentuk pepejah tu dia sikit je lah. So kita tambahkan dengan natrium klorida untuk mengurangkan keterlarutan sabun. So jawapan adalah untuk memecah kuanti nak balas, bukan menghasilkan sabun berbuih, bukan mengurangkan keterlarutan sabun. Okey, seterusnya. Okey, Rajah memberikan formula sutur bagi suatu bahan. Apakah bahan itu? Okey, tengok bahagian dia punya kepala. Kalau oso ni adalah deterjen. So, awak ingat apa beza deterjen dengan sabun? Kalau oso belakang ni deterjen. Kalau sabun belakang dia adalah CO negatif. Okey, belakangnya adalah ad. Apa tadi? Palmitat stearat. Mesti COO. Kalau deterjen SOO. So, jawapannya adalah deterjen. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang sabun atau deterjen? Okey, untuk soalan yang ni awak kena tahu apa beza sabun dengan deterjen, sabun dengan deterjen. Okey, sabun dan deterjen bila dalam air liat. Okey. Air liat tu dia ada magnesium, ion magnesium dengan ion kalsium. Okey, ni air liat. Dengan kadar magnesium dengan kalsium ni, kalau sabun dia akan menghasilkan kekat. Kekat tu macam sebut-sebut putih lah. Tapi kalau dalam deterjen dia tiada kekat. So air liat ni macam mana? Macam air laut ke, air sungai ke, air laut ke, air sungai ke, yang mana air tu ada ion magnesium dengan kalsium. Jadi kalau dalam sabun dia kurang berkesan lah. Kurang berkesan. Okay, tapi kalau deterjen dia sangat berkesan. Okay, kita tengok. Deterjen membentuk kekat dalam air liat. Salah. Yang membentuk kekat adalah sabun. Okey, kemudian sabun membentuk kekat dalam air lembut. Okey, air lembut pula ni air apa? Air lembut tu dia tak ada kalsium ataupun magnesium lah. Okey, so tak ada benda ni. Sabun membentuk kekat salah sebab sabun membentuk kekat dalam air. Ya, okey, kekat mengurangkan keberkesanan tindakan pencucian sabun. Okey, so yang ini betul. Kurang berkesan. Kehadiran ion magnesium dalam deterjen menghasilkan kekat. Salah. Dalam deterjen tak ada kekat Okey, itu cerita pasal kekat. Okey, seterusnya persamaan kimia menunjukkan tindak balas antara ion stearat. Okey, tengok ni, stearat dan alkyl sulfat. Okey, so awak tengok apakah kesan penemuan ion kalsium ke atas kepekatan ion stearat atau ion alkyl sulfat. Jadi awak tengok, kalau ini sabun kan. Ni dalam air liat. Air liat ada ion kalsium. Apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan garam. Solid. Solid ni maksudnya pepejal. So inilah yang dipanggil sebagai kekat. Okey, kekat. Tapi dalam kalau deterjen, yang ni deterjen. Okey, deterjen dengan kalsium dia masih dalam bentuk ion. Aqueous ni maksudnya air lah, cecair air masih dalam bentuk ion. Jadi apakah kesan penemuan ion kalsium di atas kepekatan ion stearat? Ni ion stearat lah, dan juga yang ni stearat Yang ni adalah ion stearat. Stearat, yang ni adalah alkyl sulfat. Alkyl sulfat. Okey, kepekatan ion stearat meningkat. So ini ion dia jadi pepejat. Jadi kepekatan ion meningkat ke berkurang? Salah, kepekatan dia akan berkurang. Kepekatan ion stearat berkurang. Okey, yang ni betul. Kepekatan ion alkyl sulfat meningkat. Tak ada sebab dia masih dalam bentuk ion. Kemudian kepekatan ion alkyl sulfat tak ada. Dia sama sebab masih dalam bentuk ion. Jawapan dia kepekatan ion stearat berkurang. Sebab apa? Sebab ion tu dah bertukar menjadi pepejah. Jawapan dia B. Pernyataan manakah yang betul tentang sabun dan deterjen? Sabun mengandungi asid, mengandungi alkali. Dua-dua mengandungi alkali. Okey, so salah. Okey, berkesan dalam air liat. Okey, salah. Okey, diperbuat daripada minyak sayuran. Okey, betul. Kita buat daripada minyak. Yang ni diperbuat daripada petroleum. Okey, betul. Tidak membentuk kekat dalam air. Salah, dia membentuk kekat. Ini pun salah. Jawapan dia C. Okey, next. Apakah sumber utama dalam penghasilan deterjen? Okey. Kalau minyak ni adalah sabun. Kalau petroleum, deterjen. So, jawapan dia ni lah, dia. Okay, sebenarnya seorang murid mendapati kotoran kesan darah pada baju. Bahan manakah yang dalam deterjen akan membantu untuk menghilangkan jenis kotoran itu? So, ini kita akan gunakan enzim
biologi lah, sebab darah ni jenis macam protein kan. Dia adalah jenis protein, jadi kita gunakan enzim biologi. Seorang kanak tertumpah kuah kari. Kuah kari ni pun sama. Dia berkaitan dengan protein juga. Kotoran ini sangat sukar ditanggalkan setelah dicuci dengan sejenis deterjen. Bahan tambah manakah yang perlu ditambah ke dalam deterjen baru bagi memastikan kotoran itu dapat ditanggalkan? Jadi mana satu yang berkaitan dengan biological? Biologi. Enzim, protein lah. Protein lah. Okay. Sekumpulan pengangkat pergi berkemah di tepi pantai. Okey, air di pantai ada apa? Mereka perlu menggunakan air laut. Air laut ni adalah air liat untuk semua kerja pencucian. Bahan manakah yang sesuai mencuci pakaian mereka dengan berkesan? Sabun ke deterjen? Deterjen lah.